Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai anak-anak, semoga semuanya tetap sihat dan bersemangat nak belajar, terutamanya subjek sains. Baik, mari kita teruskan dengan sifat cahaya yang kedua, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Baik, mari kita lihat tentang definisi cahaya berdasarkan situasi yang berikut. Bagaimanakah cahaya dipantulkan? Nathan sedang bermain bola. Bola yang Nathan lontar ke lantai melantun balik dari lantai. Jom kita lihat. Baik, Nathan melontar bola dari sebelah sini ke lantai, dari arah kiri ke lantai, dan kemudian dapat kita perhatikan bola tersebut melantun balik kan, naik ke atas semula. Okay, so kita lihat garisan lontaran dan ini pula garisan pantulan. Begitu juga dengan fenomena sebenar pantulan cahaya, dia sama konsepnya seperti pantulan ataupun kita sebut apa? Pantul bola yang melantun balik apabila kita lepaskan. Okey, jom kita lihat tentang konsep pantulan cahaya. Cahaya juga melantun balik apabila mengenal satu permukaan seperti cermin. Jadi melantun balik. Ini kata kunci yang penting. Apabila mengenai satu permukaan seperti cermin, dan fenomena ini kita panggil pantulan cahaya. Daripada gambar di sini, lampu sulur dihalalkan ke cermin dan kita dapati ada lampu yang dipantulkan. Cahaya yang dipantulkan balik. Sama seperti keadaan lontaran bola ini. Jadi apa yang dapat kita definisikan tentang pantulan cahaya ialah, okay, cikgu nak tulis di sini, cukup luas, okay, cikgu nak tulis definisi ni. Kejap, cikgu nak ubah dia punya font. Definisi pantulan cahaya. Maksud pantulan cahaya ataupun definisi pantulan cahaya ialah fenomena pembalikan cahaya apabila terkena pada permukaan yang bersifat apa yang sebagai pantulan cahaya yang baik. Kita ada 3 jenis ataupun 3 ciri permukaan, iaitu licin, bukan kasar, keras. Keras dan juga berkilat. Seperti apa? Siapa boleh beritahu seperti apa dalam rajah ini? Iaitu seperti cermin, permukaan yang licin, permukaan yang keras dan juga berkilat. Jadi cermin ialah pemantul cahaya yang sangat baik. Okey, selain cermin ada lagi beberapa objek ataupun bahan yang boleh kita jadikan sebagai pemantul berdasarkan ciri-ciri
yang ada ini iaitu licin, keras dan juga berkilat. Okey. Contohnya seperti apa? Cikgu nak kamu fikir sekejap. Apa contoh lain selain cermin? Okey. Jom kita tengok seterusnya. Baik. Info di sini kita lihat. Cahaya yang menuju ke cermin, ini cermin, ini cahaya kita daripada lampu suluh. Cahaya daripada lampu suluh ini kita panggil apa? Sinar tuju. Sinar tuju daripada lampu suluh ataupun daripada sumber cahaya. Cahaya yang memantul dari permukaan cermin kita panggil sinar pantulan. Okey. Dapat perhatikan tak yang anak panah menuju ke cermin ini kita panggil sinar tuju. Manakala anak panah yang menunjukkan cahaya naik ke atas dipanggil sinar pantulan. Jadi kita ada sinar tuju dan sinar pantulan di atas permukaan cermin. Kalau kita perhatikan, kalau sinar pantulan yang baik, dia seperti ini. Iaitu ada sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah. Okay. Contoh cikgu nak lukis. Okey. Ini sudut 90 darjah. Ini pemantul yang baik. Okey, jom cikgu nak tunjuk tentang sinar cahaya daripada dua jenis permukaan yang berbeza. Okey, kita tengok yang A ini dulu. Pemantulan yang teratur, maksudnya kita ada pemantul cahaya yang sangat baik. Kita lihat mana sinar tuju. Sinar tuju di sini ialah yang berwarna biru. Manakala sinar pantulan yang berwarna merah. Baik, sinar datang dan sinar pantul ataupun sinar tuju. Ketika cahaya mengenai permukaan yang licin seperti cermin datar, cermin yang rata, cahaya akan memantulkan sinar pada satu arah sahaja. Jadi permukaan cermin ini memang pemantul yang sangat baik. Dan kita dapat nampak dengan jelas cahaya yang dipantulkan. Bagaimana pula dengan keadaan B di sini? Pemantulan baur ataupun diffuse. Maksudnya pemantulan yang tak baik. Kamu dapat nampak cahaya di sini berserakan. Okey. Ini pemantulan cahaya di permukaan yang tidak rata kan? Yang tidak rata, yang mungkin tidak licin, tidak berkilat. Okey. Jika cahaya mengenai permukaan yang kasar, pantulan cahayanya akan terhambur ke segala arah. Okey, permukaan kasar dan juga mungkin tidak berkilat, tidak licin. Dah dia kasar, dia tak licin. Kamu nampak cahaya sinar tuju warna biru ni, sinar pantulan yang warna merah ni, berserakan. Dia pergi ke segala arah. Okay, berbanding dengan permukaan cermin yang menjadi pemantul yang baik. Okey. Seterusnya kita kembali ke buku teks di sini. Mari kita lihat amali ataupun eksperimen yang dapat kita buat untuk melihat sinar tuju dan sinar pantulan. Baik, mari kita nak tengok di sini apa yang kita nak perhatikan. Apa tujuan? Tujuannya untuk menyiasat pantulan cahaya. So, apa yang kita perlukan? Cermin, lampu suluh, pisau, kertas putih, pensel, pita pelekat, cardboard dan juga tanah liat. Dan kamu perlu mengukur dan memotong satu cardboard yang mempunyai satu celah seperti dalam rajah berikut. Panjangnya ialah 10 cm,
lebarnya 8 cm, kemudian di antara di dalam sini kita ada garisan lipatan yang berukuran 4 cm sebelah kiri dan 4 cm sebelah kanan. Manakala kamu ukur lagi 5 cm, sebelah sini pun 5 cm kan. Dan celahnya ialah 4 cm. Okey, 5 cm sini, 5 cm sini. Maksudnya panjangnya bukan 10 cm kan? Tambah lagi 4 cm di sini, tambah lagi 4 cm di sini. Maksudnya panjangnya ialah 18 cm. Okey, kita tulis di sini panjangnya ialah 18 cm. Manakala lebarnya ialah 8 cm. Okey, jom kita tengok langkah demi langkah. Yang pertama, sediakan cardboard satu celah seperti rajah di atas. Gores cardboard pada garisan A menggunakan pisau. Mana garisan A? Nampak tak? Ini garisan A. Dari hujung sini sehingga hujung sini. Kamu buat gores, gunakan pisau, toreh. Macam toreh sedikit toreh untuk senang kita melipatkan sisi ini. Baik, potong bahagian B untuk membuat celah yang kemas. Jangan celahnya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey. Letakkan lampu suluh. Kita lihat rajah seterusnya. Letakkan lampu suluh, cardboard dan cermin di atas kertas putih. Seperti dalam rajah ini, kita letakkan lampu suluh, kertas dan cermin. Okey, kertasnya tujuannya supaya senang untuk kita melukis di atas permukaan kertas ini sinar tuju dan sinar pantulan. Baik, seterusnya dirikan cermin menggunakan tanah liat. Ini cermin kan? Jadi kamu ambil sedikit tanah liat untuk kamu mendirikan cermin ini. Kemudian gelapkan bilik dan hidupkan lampu suluh. Lukis sinar yang diperhatikan. Baik, cikgu dah boleh tunjuk salah satu contoh. Ini. Ini ialah lampu. Ini ialah cermin. Nampak kan? So, mana sinar tuju? Mana sinar pantulan? Semestinya cahaya yang keluar dari sumber cahaya dipanggil sinar tuju. Ini ialah sinar tuju dan ini pula ialah sinar pantulan. Nampak tak sudut ini? Sudut ini seperti yang cikgu lukis tadi, ia berbentuk segi empat. Kalau segi empat maksudnya dia bersudut 90 darjah, sudut tegak, dan membuktikan bahawa cermin adalah pemantul yang sangat baik, pemantul cahaya yang sangat baik. Okey. Jadi kalau kamu berpeluang, mungkin kamu ada cermin kecil di rumah, kamu boleh jalankan eksperimen ini. Kamu lihat bagaimana sinar tuju dan sinar pantulannya. Kamu lukis pada kertas. Okey, boleh? Jom kita teruskan. Tips di sini, celah pada cardboard harus sempit dan kemas untuk mendapatkan sinar cahaya yang jelas. Okey. Bagaimana pula kalau kamu ubah-ubah orientasi cermin? Ubah orientasi cermin seperti keadaan 1 hingga 3 dan lukis sinar yang diperhatikan. Setelah kamu melihat dalam keadaan tegak seperti sini kan, lepas tu kamu ubah-ubah pula posisi cermin. Bagaimana dengan sinar tuju dan sinar pantulannya? Ini seronok untuk kamu kaji. Kamu lukis di atas kertas putih yang kamu jadikan alas kan. Kamu dapat nampak mana sinar tujunya, mana sinar pantulannya. Baik, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Apa kesimpulan kita? Cahaya boleh apa? Apa prinsip cahayanya tadi? Apa prinsip cahayanya? Mari kita jawab, mari kita tulis kesimpulan kita. Cikgu nak tulis di sini supaya semua nampak. Apa kesimpulannya? Cahaya boleh dipantulkan
Okey, jadi kita dah buat kesimpulan. Cahaya boleh dipantulkan. Baik. Soalan keempat. Apa yang berlaku di sini? Akmal, Mekuan, Ijan dan Nathan sedang berdiri di hadapan cermin yang digantung pada dinding. Mana cerminnya? Cermin di sinilah. Ijan, Nathan dan Akmal yang berada berhampiran dengan cermin kan? Manakala Mekuan berada di sini, jauh dari cermin. Apakah yang dapat dilihat oleh mereka? Jelaskan. Mari kita lihat satu demi satu. Ijan, Nathan, Akmal, Mekuan. Nathan berada menghadap cermin. Memang Nathan akan nampak image di cermin kan? Image. Apa yang kita nampak pada cermin kita panggil image. Okey. Bagaimana pula dengan Ijan dan Akmal? Sinar tuju dan sinar pantulan. Adakah kamu rasa mereka akan nampak image mereka pada cermin? Okey, memang mereka akan nampak. Akmal dan Ijan masih dapat nampak image mereka pada cermin. Bagaimana pula dengan Mekuan? Bagaimana pula dengan Mekuan? Macam mana dengan sinar tuju dan sinar pantulannya? Agak-agak kamu nampak tak? Nampak tak? Okey. Kalau kita panjangkan cermin sini, mungkin kita panjang ke sini kan? Mungkin jadi boleh nampak. Sebabkan cermin ni pendek, cikgu tak rasa dia nampak lah. Okay. So Mekuan tak dapat nampak image-nya sendiri pada cermin. Okay. Kerana kamu boleh cakap apa? Sinar tuju daripada cahaya pada muka ataupun wajah Mekuan tidak sampai ke cermin. Okey, kalau kita panjangkan sedikit, sampailah kan? Baik. Jom kita lihat kegunaan pantulan cahaya. So, Ijan dan Nathan sedang menolong bapa Ijan mengecat pintu pagar. Jadi apa yang berlaku di sini? Dia ketawakan Nathan ketawakan Ijan. Kenapa dia ketawakan? Sebab muka Ijan ini terkena cat kan. Jadi apa yang Ijan perlukan? Kita menggunakan cermin muka. Dia lihatlah wajah dia di cermin muka kan. Kita memerlukan cermin muka untuk melihat diri kita. Cermin, bagaimanakah sifat cermin ini? Bagaimana dia memantulkan cahaya dan menyebabkan kita nampak image kita pada cermin. So, ini ceritanya. Cermin memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Okay. So, cermin ini dia memantulkan cahaya. Cahaya sinar tuju dari muka kita. Kita nak lukis sekejap. Okey. Sinar tuju dari muka kita. Agak sengit sedikit. Kita nak gunakan shape. Okey. Dipantulkan ke cermin. Okey. Kemudian bukan dipantul, cahaya dari wajah kita ataupun dari muka kita akan ditujukan ke cermin, sinar tuju, dan kemudian dipantul ke mata kita. Okay. Dapat? Jadi sebab itulah kita dapat nampak image kita sendiri pada cermin. Sebab cahaya dari muka kita dipantulkan ke mata kita. Okay. Cermin memantulkan cahaya dari muka ke mata kita. Okay. Ini sinar tuju dan ini juga sinar pantulan. Jadi kita dapat nampak image pada cermin. Okay, jom kita nak tengok apa pula kegunaan sifat pantulan cahaya yang seterusnya. Ini mesti kamu dah biasa kan? Semua orang pernah lalui keadaan seperti ini semasa kita berjumpa dengan doktor gigi. Okay. Cermin pergigian. Bagaimanakah sifat cermin pergigian? Ni cermin dia kan? Sama ada juga kita dapat nampak
Gigi di bahagian dalam, celah-celah dalam dan di atas yang sukar kita nampak dengan jelas menggunakan mata kasar. Jadi kita perlukan bantuan cermin pergigian. Baik. Hai Nathan, mari saya periksa gigi kamu. Gigi kamu dalam keadaan baik, datang lagi selepas 6 bulan. Jadi doktor dapat nampak celah-celah yang sukar nak dilihat kalau tanpa bantuan uh, alat pemantul cahaya. Okay. So, cermin pergigian ini memantulkan cahaya dari gigi, membolehkan doktor gigi memeriksa keadaan gigi kita dengan mudah. Jadi, cermin ini dia bersifatnya memantulkan cahaya dari gigi ke mata doktor. Nathan ingin melihat objek di atas tembok batu. Siapa tahu apa benda ini? Ini kita namakan periskop. Periskop. Okay. Seperti dalam rajah sebelah ini keadaan sebenar. Ini contoh sebenar, gambaran sebenar periskop. Jom kita nak berkenalan dengan periskop. Bagaimana pula dengan prinsip periskop, prinsip pantulan cahaya dalam periskop? Okay. Periskop boleh digunakan untuk melihat objek yang terhalang daripada pandangan mata. Contohnya dalam keadaan di sini, objek yang terhalang ialah objek yang menghalang ialah tembok ini kan. Kita tak dapat nampak apa keadaan di tempat yang lebih tinggi ataupun di sebelah tembok ini. Jadi kita boleh gunakan periskop. Baik, dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek terhalang ke mata kita. Contohnya ini objek kan. Okay, jom kita highlightkan. Kapal layar. Okay, objek. Kemudian, cikgu nak garis. Kapal layar, cahaya dari kapal layar akan menuju, sinar tuju menuju ke cermin pertama. Kemudian dari cermin pertama ini akan dipantulkan ke cermin kedua. Dan seterusnya dari cermin kedua ini akan dipantulkan pula cahayanya ke mata kita. Itulah ceritanya bagaimana prinsip pantulan cahaya pada periskop. Okey, cikgu ulang semula. Daripada objek, sinar tujunya akan menuju ke cermin yang pertama. Ini cermin yang pertama. Dan kemudian daripada cermin pertama ini akan dipantulkan ke cermin kedua. Dan seterusnya dipantulkan ke mata pemerhati. Okay. Jom cikgu nak tunjuk contoh periskop. Mana periskop? Ini dia. Okay. Ini seperti yang cikgu sebut tadi. Ini cermin yang pertama pada sudut 45 darjah diletakkan sudut condong 45 darjah. Dan ini cermin yang kedua pun sama diletakkan pada sudut di sebelah sini. Jadi cahaya dari objek menuju ke cermin pertama, kemudian dipantulkan ke cermin kedua dan seterusnya dipantulkan ke mata pemerhati. Okey, ini gambaran periskop yang sebenar. Di manakah biasanya kita gunakan periskop? Sangat berguna untuk kapal apa ini? Kapal selam kan? Kapal selam ini menyelam ke dasar lautan dan susah nak tak dapat nak lihat lah, agak sukar nak lihat pemandangan di atas. Jadi mereka perlukan periskop. Memerlukan periskop untuk melihat keadaan di atas. Okey. Ini ceritanya tadi. Objek yang jauh dapat dilihat. Contohnya kapal selam ini berada di dalam air kan. Jadi mereka cuma naikkan periskop dari kapal tersebut dapat nampak apa yang ada di permukaan lautan. Okey. Inilah ceritanya. Sama, ini cermin pertama, ini cermin kedua. Okey, jom kita balik semula ke teks.
Seterusnya, selain apa dah kita contoh-contoh tadi, cermin muka, ini aplikasi ya, aplikasi sinar pantulan ataupun aplikasi pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. Contohnya kita dapat lihat imej kita pada cermin. Yang kedua, cermin pergigian. Yang ketiga, periskop. Yang keempat, apa pula yang keempat ini? Iaitu cermin pandang belakang dan juga cermin sisi kereta. Menolong pemandu melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Di manakah terletaknya cermin pandang belakang? Ni, di bahagian hadapan pemandu supaya dapat nampak pandangan belakang. Manakala cermin pandang cermin sisi kereta ada dua belah kan, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri supaya cahaya daripada objek di sebelah tepi menuju ke cermin kemudian dipantul ke mata pemandu. Jadi kita akan nampak imej yang terbentuk pada cermin. Kita nampak imej. Okey? Dan kita tahu apa yang ada di kiri kanan kita dan juga apa yang ada di belakang kita. Sangat penting untuk pemandu. Begitu juga dengan motosikal kan. Pembonceng motosikal memang memerlukan cermin sisi. Okey, jom kita tengok. Bolehkah kamu jelaskan bagaimana cermin sisi kereta dapat digunakan untuk menolong pemandu melihat objek? Okey, dah kita bincang tadi kan. Cermin sisi. Bagaimana dia dapat membantu? Cikgu ulang semula. Cahaya dari objek di luar menuju ke cermin sisi dan kemudiannya akan dipantulkan ke mata pemandu. Okey, dapat? Jom kita tengok, kita dah habis tentang sinar pantulan ataupun tentang pantulan cahaya. Satu lagi kegunaan ataupun aplikasi pantulan cahaya yang seronok dan dapat kita buat, yang seronok kita perhatikan. Siapa tahu ni? Apa benda ini? Iaitu kaleidoskop. Kaleidoskop. Seperti yang dipegang oleh kawan kita ini, cantik kan? Apa yang dia dapat perhatikan contohnya seperti ini. Cantik kan? Ini adalah corak-corak yang terbentuk di dalam kaleidoskop. Baik, bagaimana kita nak buatnya berdasarkan prinsip pantulan cahaya. Contohnya kita lihat langkah pertama ini, kita kena ada 3 keping cermin jernih. Cermin jernih ataupun kita panggil kaca kan, bukan cermin, kaca. Kaca, slide kaca, 3 keping dan kita cantumkan menjadi bentuk segitiga seperti keadaan rajah nombor 2 ini. Kemudian kita sediakan kertas pembalut yang dah kita letakkan pelekat. Kita pelekat di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kamu nampak di sini. Langkah keempat, kita besarkan sedikit. Langkah keempat, letakkan segitiga ini yang kita dah gabung slide kaca ni tadi kan, kepingan kaca kita dah letak pada kertas pembalut dan kita balut dengan kemas. Dan langkah kelima, kita gunting hujung kertas dengan kemas. Dan langkah keenam, kamu kena cari lagi penutup. Letakkan cermin. Okey, letakkan cermin di sini untuk kamu tutup bahagian kaleidoskop tersebut hujungnya. Okey. So, terhasillah kamu punya kaleidoskop. Dan selepas kamu letak di sini, kamu kena letakkan corak kan. Okey, dan kamu akan nampak
Corak-corak tersebut ialah kepingan-kepingan ataupun cebisan-cebisan kertas yang boleh kamu potong-potong dari kertas warna-warni dan kamu tutuplah dengan pembalut kertas pun boleh. Jadi kamu dapat nampak corak, contoh corak seperti inilah yang cikgu ambil antaranya seperti ini. Okay. Kamu boleh cari di internet, Google, bagaimana membuat kaleidoskop yang mudah. Okey, kalau kamu nak buat. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja tentang pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang pantulan cahaya. Okey. Sehingga kita bertemu lagi di sesi seterusnya. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.